Salam Malaysia Madani So hari ni kita akan bincangkan tentang apa dia? Ventilasi. Secara umumnya apabila kita bercerita mengenai ventilasi, terdapat dua jenis ventilasi yang utama anda kena tahu. Ini dari segi konsep whether the ventilation is mechanical or satu lagi dipanggil apa? Lawan kepada mechanical dipanggil apa? Physical, bukan natural. Apa dah? So the first one you need to understand the type of ventilation. The type of ventilation. So in a nutshell, ventilation is being divided into two different types. The first one is naturally ventilated. Natural ventilation is by using the wind created by God. And then another one is the mechanical. Mechanical tak lain tak bukan, it is involving the mechanical equipment lah. Mechanical equipment contohnya apa? Motor. Pandai lagi? Duck. Tahu duck? Duck. Bukan D-U-C-K itu itik. D-U-C-T itu siapa? Salo. Okey, lagi? Yang ni atas kepala anda ni. Ini dipanggil sebagai diffuser. Apa dia? Diffuser. Ya, diffuser ni dia macam nak menyerakkan anda punya apa dipanggil sebagai ventilation flow rate lah. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai return air grill. Yang ni. Return air grill. Return air grill. Lagi apa lagi yang ada? Selain daripada motor, selain daripada ada duct, selain daripada diffuser, apa lagi yang ada? Yang anda tahu. Yang anda tak tahu pun tak apa. Nanti saya betulkan. Ya Allah, pandainya. Betul lah tu, fan. Sebab motor saja tak ada fan adalah ibarat motor tak ada tayar. Faham Anda ada motor tapi tak ada tayar. Itu panggil motorboat. Jadi fan perlu ada. Fan ada dua jenis yang utama. Pertama dipanggil axial fan. Apa dia? Axial fan ni siapa pernah masuk dalam tunnel? Tunnel tu apa? Allah. Terowong. Terowong. Dalam tunnel ni dia akan ada kipas. Kipas dia anda boleh nampak macam terowong lah, terowong. Dalam tunnel ada axial fan. Axial fan ni tujuan dia adalah untuk increase the percentage of the flow rate of air from the outside into the inside of the tunnel. Biasa kita pakai axial fan lah. Satu lagi dipanggil centrifugal. Apa dia? Centrifugal. So beza axial dan centrifugal ni adalah position. So centrifugal ni biasanya dia bentuk macam cawan lah. Bentuk macam cawan. Dia bentuk macam ni. Ini dia punya fan. So fan dia akan masuk daripada sini dan keluar ke sini. Dan kalau anda tak faham, saya tunjuk sana sini. Dan kita tengok gambar je lah, senang. Axial fan. Axial fan adalah seperti berikut. Ni contoh axial fan yang saya kata tadi. Okey, jelas? Satu lagi adalah centrifugal fan. Ini biasa yang ada dekat dalam ducting system. This is called centrifugal fans. Okey, jelas? Centrifugal ni biasanya dia nak ubah posisi lah from vertical into horizontal and so on and so forth. Okey, habis. Itu cerita pasal apa ni? Fan. Okey, kipas. Lagi apa lagi selain daripada duct, diffuser, motor, return air grill, lagi? Thermostat. Apa dah? Thermostat ini biasanya ada di mana? Pandai betul lah tu. Itu 100% ada lah. Thermostat ni biasanya untuk kawal apa? Suhu. Dia adalah untuk memberi indikator kepada radiator untuk berpusing. Radiator pula. Apa mana? Kipas. Kipas apa tu? Depan tu? Allahumma. Kipas radiator lah. Fan radiator kan? Untuk on ataupun off. Ataupun laju ataupun tak laju lah. Dia control the PWM. Pulse width modulations of the fan using the thermostat. Dengan kata lain, thermostat ni adalah Ya Allah, pandainya. Betul lah tu? Sensor. So, kita ada sensor, thermostat, return air grill, kita ada motor, kita ada duct, kita ada diffuser. Apa lagi yang kita ada dalam mechanical equipment? Ni kalau anda tengok aircon ni, apa yang ada dalam kepala otak anda? Okay. Apa lagi yang ada? Kompresor. Kompresor. Okay, motor lah juga. Type of it. Okay, boleh diterima. Kompresor. Kompresor adalah biasanya digunakan untuk apa? Adjust the pressure. Betul? Pressure. Okay. Kenapa kita pakai kompresor? Sebab kita nak convert daripada gas kepada liquid. Betul tak? Kita compress gas kepada liquid supaya dia dapat convert heat. Heat ini dipanggil heat exchanger lah. Dia dah start. Aku dah start nak jadi engineer ni. Bahaya ni. Sekejap lagi dah cerita heat exchanger. Lepas tu dah keluarkan konsep-konsep kejuruteraan dan lain. Tak apa. Senang cerita. Kompresor ni dia akan compress gas tu supaya dia dapat menurunkan haba dan dengan kata lain dia dapat menghasilkan mekanisme menurunkan pernah dengar adiabatik? Tak cerita. Senang cerita, kompresor yang ada digunakan untuk menukarkan satu juzuk kepada satu juzuk yang lain. Itu saja. Senang. Okey. So dengan kata lain, kenapa juzuk-juzuk ini penting? Kerana kita nak menukarkan haba. Sebab haba yang datang
adalah panas, dia perlu disejukkan semula. So salah satu cara nak mensejukkan dia semula adalah melalui kita punya cooling coil. So kat sini kita akan ada cooling coil. So cooling coil dekat dalam bangunan biasanya kita gunakan gas method ataupun kita gunakan water method ataupun liquid lah. So kalau dekat rumah biasa kita guna gas method. So gas method ni dibantu oleh siapa? Yang kawan kamu cakap tadi lah, compressor. They are going to regulate and circulate the differences of the pressure from one side to another side so that the temperature difference can be occurred. Based on the temperature difference itulah terhasilnya kesejukan. Dan kesejukan itu dirasai disebabkan oleh ada fan yang meniup cooling coil itu. So same also goes inside your mechanical ventilation air conditioning system ataupun MVAC ya. Setakat ni jelas ataupun macam last kali tak faham apa benda pun. Faham ke tak faham ni? Mechanical ventilation system. Okay, so if I can simulate it to you, AHU. Anda pernah dengar AHU? So selain daripada itu, mechanical juga dikaitkan dengan AHU ataupun dipanggil sebagai air handling unit. Okay, this is the typical example of the AHU. So the AHU is actually a control area. Apa maksud control area? Tak boleh orang masuk sesuka hati ya. Kalau tempat itu anda perhatikan AHU tu boleh diakses oleh manusia sesuka hati, maka ada something wrong dekat polisi lah with regard to the safety and health. So this is the control area. If you want to sabotage people also, this is the area that you can sabotage also the people. So let us go into the next one. Ni boleh nampak apa yang berlaku kat sini? Ke tak boleh nampak dan tak boleh bayang? Tak boleh bayang tak boleh bayang. Saya cuba membayangkan kepada anda sekarang ya. Okey, secara umumnya ini pandangan daripada atas. Apa dia? Pandangan daripada atas. Kita ada bilik. Bilik ini berdekatan dengan apa yang dipanggil sebagai perpustakaan. Pernah tengok perpustakaan kita? Aras 2. Dekat depan tu ada tangga. Lepas tu sebelah tangga ni ada lift. Betul tak? Sebelah lift ni dia adalah beberapa bilik. Kat sini dia ada tulis AHU, Air Handling Unit. Betul? Dekat depan AHU ni, kalau anda balik kejap lagi, dia ada satu benda lah, grill warna biru. Kat depan dia. Betul? Grill ini membolehkan udara daripada luar masuk ke dalam sistem. Yang ini dipanggil sebagai fresh air intake. Dululah. Dulu. Fresh air intake. Sekarang ni dipanggil sebagai outdoor air intake. Sebab apa? Asyrik dah tak cakap dia fresh. Sebab tak semestinya dia fresh. Faham tak? Macam kita posisinya adalah menghadap ke padang. Betul tak? Ni padang. Ni kita punya pagar. Betul? Kalau ni tak ada apa jadi? Kalau ni tak ada jatuhlah pergi tingkat 1. Kau boleh bayang tak apa aku cerita ni? Sebelah kanan ni apa? Yang ni sebelah sini tadi apa? Tangga. Lepas tu sebelah lagi satu apa dia? Library. Yang saya cerita ni aras 2 tau. Awak fikir aras berapa ni? Aku cerita aras 2 lah library tu kan. Sebelah library ada tangga. Bukan sebelah library. Yelah. Ada lift. Sebelah lift tu. Belakang lift tu ada satu bilik. Awak akan nampak dia ada tulis AHU lah. Dekat depan bilik tu dia akan ada gambar warna biru. Okay, so kalau anda berkesempatan nanti anda tengoklah masa turun ke bilik ke ataupun mana-mana lah. Okay, dalam bilik ni dia akan ada satu mechanical equipment. Dalam mechanical equipment ni akan ada ni pandangan daripada atas pandangan daripada atas. Akan ada satu duct lah. Duct ni dipanggil sebagai main duct. Main duct. So udara daripada luar akan masuk bercampur. Dekat belakang ni kita akan ada RA. RA stand for return air. Yang ini daripada return air grill, RAG. Return air grill, sedut, masuk, pergi kat sini, dia masuk kat dalam kita punya mixing chamber. Dalam ni panggil apa? Mixing chamber. So dia akan bergaul bersama dengan fresh air daripada luar. Dia akan masuk ikut belakang ni. Kat belakang ni kita ada dipanggil sebagai dam. Dam apa? Damper. Damper ni macam? Damper tahu damper? Allahumma salli ala Muhammad. Tahu nako. Naku, tingkap. Damper. Allahumma salli ala Muhammad. Tingkap naku tu lah, damper lah. Air damper. Tulis air damper. Air damper. Ni contoh air damper. Macam ni lah, macam tingkap ni. Air damper ni akan mengawal kemasukan udara daripada return air dan juga fresh air. Dia akan masuk ke dalam kita punya mechanical equipment. Dekat sini kita akan ada apa dia? Filter bag. Ataupun air filter lah. Biasanya kita letak charcoal, biasanya kita letak filter bag dan sebagainya lah. Ikut design lah. Kalau dia adalah yang akan serve kepada OT, Operation Theatre, biasanya kita akan gunakan yang version dahsyat-dahsyat lah. Okey, kemudian dekat dalam ni kita akan ada lagi satu layer dipanggil sebagai cooling coil. Ini baru cerita air side. Dia ada air side, dia ada water side. Air side maksudnya air dan udara lah.
Air bermaksud udara, macam mana udara itu bergolak dan bergerak. Kemudian kita ada water side yang mana air yang ada dalam tu akan diregulate dan ditukarkan dalam heat exchanger sebab dia akan ditukarkan di cooling coil dan lain-lain sistem yang berkenaan. Kemudian selepas dia dah di filter, dia akan disejukkan oleh cooling coil. Last kali dia akan pergi balik untuk ke SA lah, supply air. So supply air dapat kat mana yang ni? So anda pun rasa sejuk. So anda punya udara pun telah dicairkan karbon dioksida dia. So anda tidak mengantuk. Just sekarang anda dah mula mengantuk dan mungkin mengantuk sekejap lagi kalau saya teruskan lebih daripada 5.5 sebab anda dah tak cukup kitaran udara tu balik. Oksigen itu sudah semakin berkurang, sebaliknya karbon dioksida sudah semakin tepu. So that's why anda kena buka tingkap dan lain-lain. Okey, setakat ini jelas ke tidak penerangan saya secara superficial mengenai air handling unit? Faham? Tak faham? Nak suruh saya ulang balik selepas Assalamualaikum? Macam mana? Macam mana? Boleh? Okey, so nak nampak yang lebih cantik, saya nak cerita lebih-lebih pun saya sekali lagi lah saya cuba cerita sekali lagi. Ini udara masuk daripada luar, tahu? Udara ni boleh datang daripada udara luar lah. Ini adalah pandangan sisi pula. Tadi pandangan atas, ni pandangan tepi. Tahu pandangan tepi? Pandangan tepi macam ni. Pandangan tepi. Okey, ni pandangan tepi So pertama udara akan masuk. Udara tadi saya dah bagi tahu kat sini ada apa? Damper. Mana lagi udara datang? Udara datang daripada RA lah. Kat atas ni kita akan ada return air grill. Semua return air ni dia berkumpul, dia jadi satu duct yang besar, dia pusing balik, dia bagi balik dekat dalam bilik ni. So kat dalam bilik ni memang satu bilik yang besar yang penuh dengan angin yang kuat lah sebab dalam ni adalah pressurized room. So udara ni pun masuk, dia masuk je lah kat mana-mana je di dalam bilik ini. So di dalam bilik ini apabila dia masuk dia bercampur, maka dekat luar ni kalau anda ingat tadi ini adalah fresh air. Kenapa dia tak letak kat sini fresh air? Sebab kat sebelah sini depan dia apa? Ni kita punya college. Contohlah macam sekarang ni, belakang ni apa? Tempat parking. So kalau anda design macam tu, maka karbon monoksida dekat kereta ke particulate matter kat kereta tu boleh masuk secara direct ke dalam anda punya sistem. Therefore dia letakkan dia punya fresh air intake tu belah depan. Faham macam bilik ni adalah AHU. So nak letak mana anda punya fresh air? Belah depan lah. Kalau anda letak belah depan, belakang ni okey tak? Okey, memang senang. Tapi memang senang juga dapat pencemaran. Itu yang berlaku kadang-kadang. That's why you must also understand little bit about the mechanical ventilation. Then you can make a suggestion. 5.5 dah. Okey. Lepas tu dia akan ada apa lagi tadi? Filter. Kemudian dia akan ada apa? Cooling system lah ataupun cooling coil. Lepas itu dia akan ada kita punya fan dan juga centrifugal fan tadi. Lepas tu dia blow baliklah ke atas. Kat sini dia akan ada SA lah, supply air. Inilah secara tak cantiknya saya punya cerita ni. So untuk nampakkan lebih jelas 3D dimension of AHU. Oh my god. Okay, sekejap The only ideas lah that I can give it to you to have something to do with the AHU lah. Okay, ni contoh sajalah AHU 3D Pro. What is this Okay, dia nak bagi 3D lah, contoh benda Allah ni lah kan. Inilah contoh benda yang saya cakap tadi. Kita ada damper, kita ada fan, kita ada heat recovery dan kita ada coils. Yang ini biasanya dia dalam satu package yang lengkap lah. Dia akan jalan sekali. Kalau bangunan besar macam kita kat college ni, biasanya heat recovery ataupun heat exchanger ni diasingkan lah. Dia akan ada dekat top of our building lah. Biasanya dekat atas yang anda tengok macam cendawan tu. Kalau dekat hospital sebelah, dia ada satu dipanggil sebagai apa lah? Cooling tower. Pernah tengok cooling tower? Macam mana cooling tower tu? Bukannya twin tower cooling tower. Ni cooling tower ni. Pernah tengok cooling tower? Mana yang pernah belajar engineering mungkin boleh bayang lah cooling tower ni. Kalau dekat Malaysia ni dia bentuk cendawan lah. Dia bentuk bulat macam tu kan. Dia akan ada air turun kat sini. Ini tempat pembiakan Legend apa? Legionella bacteria. Pandai Macam mana Legionella bacteria suka pada tempat ni? Sebab dia adalah thermophilic Dia sangat sensitif dengan temperature. Dan yang lebih malangnya, Legionella ini boleh menjadi aerosolize dan dia boleh berterbangan daripada satu tower kepada tower yang lain. Tahu tak tahu ni? Tak tahu lah, tak tahu. Tahu tak cara nak ambil sampel Legionella? Tahu macam mana cara dia? Oh tak tahu, ingatkan tahu. Legionella Legionella ni salah satu cara yang paling utama anda kena hantar sampel dia adalah sampel air dia. Ada ke tidak bakteria itu kita nak tahu, kita kena ambil berdekatan dengan air yang panas ke sejuk? Dia thermophilic. Ingat, dia thermophilic. Maksudnya apa?
Dia berada di kawasan-kawasan panas atau sejuk atau tempat perubahan suhu lah yang ada. So macam mana anda nak buat? Nanti cerita pasal sampling air pula. Basicnya pergi ke cooling tower, ambil air dalam tu lah. Berapa banyak nak ambil, nanti anda belajarlah dengan air punya group lah. Ni aku nak ajar ambil udara, jadi belajar ambil air pula. Apalah kau ni. Okay, so ini adalah contoh yang lain yang dipanggil sebagai AHU. Okay, ni ada fan. Ini ada humidifier. Kita ada dua alat yang utama yang anda kena tahu. Satu dehumidifier, satu lagi humidifier. Yang ni saya dah cerita masa zaman heat dulu. Ingat lagi? Humidifier untuk apa? Dehumidifier untuk bagi humidity. Humidifier adalah untuk mengelakkan humidity. Untuk absorb humidity. So sometimes dekat negara luar yang 4 musim dia ada. Malaysia, cabaran kita apa dia? Mengekalkan kesejukan je lah. Kita tak ada pun nak mengekalkan kepanasan. Sebab kita memang orang biasanya memang angin panas. Sebab kalau aircon tak on. Betul tak? Itu kisah kita lah. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, habis cerita bab itu, mari kita pergi kepada bab yang agak susah sikit supaya anda tak tidur dan anda tak boleh jawab jugalah kalau anda tak buat ulang kerja. Ada 3 calculation yang terlibat. Tadi cerita pasal apa? Type of ventilation. Baik, ventilation pula ada 2 jenis. 2 jenis ventilation dekat industri. Masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. Kenapa ni? Something went wrong. Please try again later. I do not want to try again later. I want to try it now. So, first thing first, you have to describe 2 type of ventilation system. We have 2 type of ventilation system ya. Ventilation system ni ada 2 dekat dalam industri. Kedua-dua ini akan cover mengenai ICOP dan juga regulation lah. So both of the ICOP and regulation is being covered under use regulation. Tahu use regulation kan? USECHH, use of the standard exposure chemical hazardous to health, tahun bila? 2000, very good. Kemudian kita ada regulation yang lain seperti FMA. Tapi as you know, FMA is already being migrated into the another revised OSHA punya version. So please make sure that you also familiar lah with the FMA. FMA ni dia akan talk about the peraturan yang berkaitan dengan dipanggil Peraturan Kebajikan, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja FMA tahun 1967. Yang ini anda boleh refer lah. If I'm not mistaken, the peraturan is 1988. You can just read it through. They are specifically talk about the ventilation perspective. So there are certain requirement with regard to the generated fumes and non-generated fumes standards based on the ACH. ACH stand for air change. Apa dia? Air change ni dalam kata lain, berapa banyak pertukaran udara dalam sejam. So this is the element yang you must understand lah. Dia ada 2 perkara yang utama di situ. Generated dengan non-generated fumes. Non-generated fume. Ini adalah daripada konteks ventilasi mekanikal. Okey, maknanya kalau anda ada kilang, anda ada tempat bekerja, anda mesti membekalkan ventilasi yang cukup. Antara syarat yang dikatakan cukup itu boleh refer kepada FMA, peraturan yang berkaitan dengan kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja, if I am not mistaken, is 1988. Faham ya? Saya tak akan cerita tau, bahawa peraturan mana. Sebab itu biasanya menjadi soalan di dalam anda punya presentation, mahupun dalam anda punya competency assessment. So if you do not read it, up to you. Because in the end of the day, I know that you don't read and you don't understand. Okay? Bila you tak baca, you tak tahu pun. Jangan cerita understand lah. Tahu pun tak. Sebab tak baca. Okay, regulation mengenai use regulation ni memang specifically talk about one thing that differ from what we are going to discuss today is the ventilation system ni divided into 2. Satu kita namakan sebagai general ventilation. General ventilation ini biasanya fungsi dia adalah untuk thermal comfort. Apa maksud thermal comfort? Keselesaan thermal. Apa dia? Keselesaan thermal. Contoh yang paling mudah keselesaan thermal ni apa? Pejabat lah. Pejabat lagi. Mahkamah lagi. Lagi apa? Keselesaan thermal. Lagi ni hospital, healthcare facility lagi. Mana-mana tempat yang memang tidak ada natural ventilation mesti follow apa yang dipanggil sebagai general ventilation guideline. So general ventilation guideline ni dengan kata lain also known as under the ASHRAE standard. Apa dia? ASHRAE standard. Ini adalah standard profesional. Contoh, arkitek, jurutera buat bangunan. Bangunan ni memang didesign untuk pakai mechanical ventilation. Therefore, they must design also how the ventilation mechanism and mechanic of the ventilations will be moved from AHU into the comfort area ataupun into the working area. So that's why dia dah design awal-awal lah ni. Bangunan ni dah dibuat, dah ada blueprint, dah ada lah semua duct apa semua, kita dah tahu kat mana. Faham Sebab apa? Sebab design bilik ni memang bukan didesign untuk dibuka tingkap untuk dapat udara daripada luar. Tak. Dia hanya didesign ketika-ketika masa-masa tertentu sahaja. Contohnya seperti
Seperti macam sekarang lah, buat kelas tambahan ke apa benda. Yang memang tak boleh lama. Dia bukan untuk 8 jam bekerja hari-hari buka tingkap. That is wrong. So that means the general ventilation must be follow the ASHRAE standard. So there are numbers. Dia ada banyak sangat ASHRAE standards ni. One of it is called ASHRAE standard 62. ASHRAE standard 62 is about the ventilation for acceptable indoor air quality. Anda boleh carilah. Dia punya apa nama yang terlatest, if I'm not mistaken, is more than 2017. Yang terlatest ada lagi barulah daripada 2020. ASHRAE standard. ASHRAE standard stand for what? American Society Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. Adakah anda perlu tahu ASHRAE ni? Superficially, yes. Superficially, yes. Why? Sebab dia cover di bawah UUK. Apa maksud UUK? Bukan UKK. UKK. Aku tulis UKK. Kenapa? UKK ni Unit Keselamatan Kejiranan. Aku salah tulis. UUK. Apa maksud UUK? Undang-undang kecil. Have you heard about UBBL? Pernah dengar? Undang-undang kecil bangunan seragam. Pernah dengar? Undang-undang kecil bangunan seragam ataupun Uniform Building by Law. This is enforced by the KPT, enforced by the bomber, and some of it is being enforced by the PPKP ataupun dipanggil sebagai kesihatan lah. Kesihatan punya perspektif. Dia di bawah undang-undang kecil berapa? Dia ada undang-undang kecil 39. Dia ada undang-undang kecil 40. Dia ada undang-undang kecil 41, 42. So this is all the scope under the PPKP ataupun environmental health where we need to ensure that the building is being designed so that adequate lighting is being served, there is an adequate of airflow is also being served, and if they are using the mechanical ventilation system, they must abide the rule by the professional standard under the ASHRAE. Tapi dia tak cakap ASHRAE lah, dia kata Persatuan Jurutera Haba Penyejuk Pendingin Hawa Amerika. Kau faham tak faham ni? Bangunan seragam, maka ada lagi satu yang saya tak cerita lagi kepada tuan-tuan dan puan, dipanggil sebagai ventilation system LEV. Tahu LEV? LEV stand for what? LEV stand for what? LEV. Pandai. Local exhaust ventilation. Local exhaust ventilation is a dedicated ventilation to extract any airborne contaminants and pollutants from the breeding zone of the workers into the outside ataupun into the other areas. Faham? Saya ulang lagi sekali ya. Apa dia? Cuba ulang balik. Anda ulanglah balik. A mechanical device that help to extract. Maknanya dia ambil udara yang contaminants tu dan dibawa jauh ataupun menjauhi daripada breeding zone pekerja. Faham? Paling mudah apa dia? LEV, the very best example of the LEV that you can think of is the fume hood. Tahu tak fume hood? Ya Allah, pandainya. Betul? Siapa-siapa yang cakap tu betul? Kebuk wasap adalah contoh LEV yang paling senang untuk anda faham. Apa maksud LEV? Saintis, cikgu sekolah atau siapa-siapa yang mengendalikan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, wap-wap yang terhasil akibat daripada eksperimen yang dibuat tidak akan dihidu secara direct kepada pekerja ataupun pengendali bahan. Sebaliknya, ianya akan disedot oleh siapa? Oleh kebuk wasap berkenaan. Dan dia akan dibebaskan di mana? Di udara dan di persekitaran lain. Dan sebelum dia dibebaskan, dia akan ada treatment, dia akan ada filter dan lain-lain. That is the mechanics of using LEV. Jelas. Same also goes to the another industries. For example, orang yang bekerja dekat kilang yang membuat pemotongan papan, industri furniture, dia akan adakan LEV untuk memastikan sebarang generated dust yang wujud akan jauh daripada terkena breeding zone workers. Okay, yang itu jelas kan? Alright, habis LEV. So, LEV ni, dia ada kaitan dengan Industrial Hygiene Technician 2. Industrial Hygiene Technician 2 adalah orang yang diamanahkan oleh DOSH dengan certification dan ujian yang perlu dibuat di NIOSH. Mereka ini bertanggungjawab memastikan peralatan kejuruteraan adalah menepati piawaian dan standard. Oleh demikian, kalau ada kebuk wasap, kalau ada LEV, kalau ada apa-apa peralatan mekanikal yang mengawal selia bahan-bahan pencemar berbahaya kepada kesihatan, perlu dibuat pemantauan oleh siapa? IHT2. IHT2 ni akan buat apa? Dia akan bawa alat dia tachometer, dia akan bawa alat dia thermohygrometer, dia akan bawa alat dia digital manometer, bla bla bla. Dia akan ukur dan dia akan tentukan sama ada peralatan kejuruteraan seperti kebuk wasap itu boleh digunakan ataupun perlu dibuat penambahbaikan. Apa maksud penambahbaikan? Sebab dia dibuat oleh jurutera, dia diijazahkan oleh jurutera. Namun dia perlu disemak sama ada 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Itu adalah konsep peraturan perundangan yang ada di Malaysia. Baik, mari kita pergi kepada kaedah yang berikutnya. Kita akan dedahkan kepada you all
benda-benda yang you kena tahu. Pertama, LEV ni you perlu tahu je apa itu LEV. You tak perlu kira pun pasal LEV sebab you bukan nak jadi industrial hygiene technician. Tu kena jelas. Okay, tu jelas ke tak jelas? Jelas. Yang you kena tahu kebanyakannya adalah general ventilation. Apa maksud general ventilation? Ventilasi umum. Ventilasi umum biasanya disupply oleh siapa? Dia ada dua. Sama ada HVAC ataupun MVAC. Apa dia? HVAC ataupun MVAC. Apa beza HVAC dengan MVAC? Beza perkataan heating tu. Malaysia tak ada heating. Malaysia guna perkataan MVAC. Mechanical Ventilation Air Conditioning System. It's either centralized ataupun dipanggil sebagai split unit. Faham ya? Split unit ataupun non-centralized lah. Non-centralized. So kat Malaysia ni, kalau kita kata centralized macam mana? Centralized maknanya dia memang ada AHU, Air Handling Unit. There is a dedicated room that are able to supply the sufficient supply air into the dedicated environment. Whereby, the another one we call it as a non-centralized. Contoh paling mudah seperti split unit. Split unit ni yang anda punya aircon kat rumah. Faham tak? Faham? Yang ada outdoor dengan indoor unit, itu dipanggil sebagai split unit. Okay, jelas ya? So, untuk kita estimate general ventilation, there are numbers. Dia ada pelbagai calculation yang anda perlu faham. That's why kalau anda belajar kejuruteraan mechanical, anda spesifik untuk aircon saja, memang anda boleh dapat IR untuk buat satu-satu projek. Saya ambil yang paling mudah. Kita ambil yang paling mudah je. Kita akan estimate following details. The first one, we are going to calculate the air change. We are going to estimate how many times of the air is being changed for one particular time, which is 1 hour. In 1 hour, how many times the air is being circulated over and over again. That means the dirty air is being replaced with the new air. Itu dipanggil air change. Apa dia? Okey, yang kedua, anda akan belajar juga tentang kaedah bagaimana kita nak menentukan apa yang dipanggil sebagai OA percentage. Apa maksud OA? Outside air. Ya, betul. Outside air percentage. We are going to understand what is the percentages of the outside air that are already being mixed inside the mixing chamber of our AHU. And then the percentage is meant for us. Di mana dia akan dikira kemudian. Dan last kali kita akan kira mengenai ASHRAE lah. ASHRAE standard. ASHRAE standard ni kalau saya nak cerita lebih-lebih, nanti anda akan pening. Tapi saya dah boleh bayang dah pening tu sekarang. Okay, tapi sebelum tu kita pergi kepada nombor 1 dulu. Boleh? Pertama apa dia? Air change. ACH lah. Biasanya saya akan tulis sebagai ACH. Baik. ACH ni dikira berdasarkan formula berikut. Dah standby belum? Cara nak kira dia adalah seperti berikut. Total Q kalikan dengan 60 bagikan dengan volume. So the numbers of the Q, the numbers of the volume must be non-matrix. Maknanya dia adalah unit, bukan matrix lah. Biasanya saya akan gunakan feet cubic dan Q juga saya akan gunakan CFM ataupun dipanggil sebagai feet cubic minute, FCM lah ataupun CFM lah. Okey, 60 ni adalah untuk kita matikan minute. So minute dengan minute mati, volume dengan volume pun mati. Sebab apa? Sebab volume mati dengan volume. CFM adalah cubic feet minute. Minute mati dengan 60, semua mati. Jadi air change ni adalah bukan ada unit. Dia tak ada unit lah. So unit dia adalah numbers lah, numbers. Dia ada number. Sama ada 1, 8. 8 maknanya apa? 8 kali pertukaran udara sejam. Yes, soalan. Oh, tak nampak Tak apa, saya buat page lain. Thank you for your concern. Kejap saya besarkan sikit. Total. Nampak Yang ni boleh kan? Okey, ACH dikira berdasarkan total Q kalikan dengan 60 bahagikan dengan volume. Baik, dekat sini kita akan pakai feet cubic. Astagfirullah. Oh, sorry. Saya dah terkedepan. Sorry. Total volume dalam feet cubic 60 ni adalah untuk mematikan minute dan total Q ni adalah dalam CFM. Okey, dah sudah? Faham? Okey, mari kita belajar macam mana nak kira Q. Q sama dengan pandai. VA. V dapat daripada mana? V bukan volume ya. V adalah flow rate. Flow rate lah flow rate. Flow rate ni dengan kata lain awak akan dapat daripada feet per minute lah. Feet per minute. Ini adalah bahasa mudah saya kata kelajuan yang keluar daripada supply diffuser. So yang keluar daripada SA supply diffuser. SA pula. SD. Yang keluar daripada SD supply diffuser ini dinamakan sebagai V. V apa dia? Flow rate. Flow
flow rate kelajuan dia. Ni, anda ambil alat ni. Saya tunjuk terus Saya tak sempat nanti kalau nak tunjuk 1, 3 lah apalah. Okey, ni anda punya diffuser, anda ukurlah 30 degree. 1, 2, 3, 4. Faham 4 louvers ni kena ukur. Aku ni tak berapa tinggi ni. Tapi kau faham je lah. Ni contoh 1, 2, 3, 4. Faham tak faham? Kalau tak cukup tinggi, pakai tangga lah kan. Itu cara menggunakan ini panggil hot wire anemometer. Dia ada dua jenis alat. Nama satu yang pertama dipanggil sebagai vane anemometer, satu panggil hot wire anemometer. Dia ada sebab lah kenapa pakai vane dengan hot wire. Sekejap lagi saya ceritalah kenapa benda tu. Last sekali tak cerita pun tak apa, nanti Amali boleh cerita. So yang paling penting adalah cara kira dia adalah ventilasi ataupun kelajuan flow rate kalikan dengan A. A adalah area. Area adalah feet kali dengan feet. Maknanya panjang. Panjang kali dengan lebar supply diffuser ni. So anda kena ukur. Kat sini dia ada macam pembaris. So anda kena ukur. Berapa kaki kali dengan berapa kaki. Faham Ni contoh 2 kaki. 2 kaki kali 2 berapa dapat? 4. So yang anda dapat 4 itu adalah dipanggil sebagai 4 feet square. Betul tak? Kalikan dengan berapakah anda punya V. V itu kelajuan angin yang keluar. So kalau anda on alat ini, saya dah setkan kepada feet. Dia baru okey. Dia akan keluar sebagai feet per minute. So feet per minute kalikan dengan feet square, anda akan dapat feet cubic minute. Faham ya? Yang ini adalah dalam feet per minute. So kalau anda dapat contoh contoh saya ukur saya dapat 100. Berapa? 100 kali dengan 4 dapat berapa? Yes, very good. 400 ini dinamakan 400 feet cubic minute. Betul tak? Feet cubic minute also known as cubic feet minute. Maknanya cubic feet minute ataupun feet cubic minute adalah sama dengan CFM. CFM. Itu baru cerita 1Q. Apa dah? Contoh, ni, sini satu. Yang kedua, yang ketiga, so ni 400. Okay, yang belakang ni? Macam ni kita tahu pula 400. Kira lah. Faham tak faham? Kira satu-satu sampailah total Q. Apa dah? Total Q maksudnya apa? Pandai jumlah. So anda akan ada contoh lah. Macam yang dalam kelas ni kita ada 3, 1, 2. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. So kita ada lebih kurang 12. So kita ada Q1, Q2, Q3 sampailah Q12. So anda akan ada dia punya VA dan anda akan ada dia punya ni lah CFM. Okey, jelas Kelajuan dia lah. Kelajuan dia adalah VA dia biasanya constant lah. Dia takkan lah. Lain-lain ni lah bentuk. Sekejap bulat, sekejap petak je ke? Semua sama dengan petak kan? Tak ada lah simpat tempat, simpat sama. Tak ada sama je semua. Okay, ini dipanggil sebagai supply air diffuser. This is how you want to estimate how many volume of air. Yang ini dipanggil sebagai volumetric airflow. Apa dia? Itulah dipanggil total Q. Volumetric airflow. Berapa banyak volume of air is being supplied into the system. Secara jumhur ulama'nya mencadangkan kalau dalam bilik besar macam ni, sepatutnya dia bukan 100-200 lah, dia berpuluh ribu, berbelas ribu. Faham tak? Yang keluar daripada bilik ACU tu biasanya berpuluh ribu. So yang masuk dalam bilik awak ni sepatutnya mestilah ribu-ribu ataupun ratus yang nak dekat ke ribu. Barulah dipanggil sebagai adequate. Apa tu adequate? 6, 5, 58 mencukupi. Kalau tak, dia tak cukup lah kan. Okey, ini baru cerita air change. Ada apa-apa soalan tak pasal air change? Faham 60 memang constant. Okey, satu lagi volume. Volume dikira berdasarkan panjang kali lebar kali tinggi. Kamu jangan pula kira volume sama dengan flow rate kali dengan 2 bagi dengan 1000. Itu flow rate nak kira volume of the air being sucked under the pump. Faham Kau faham tak faham Aiman? Yang itu assignment lain. Yang itu adalah untuk dust. Yang nak kira volume tu, itu cerita lain. Ini adalah volume relatif dalam satu kawasan. So you have to calculate the panjang kali dengan lebar kali dengan tinggi. So you dapat dalam bentuk feet square. Anda nak pakai meter boleh tak? Boleh pakai meter, convert balik kepada feet. Kenapa? Nak matikan feet dekat sebelah atas dalam CFM. Barulah dia jadi non unit lah. Kita nak dia bagi sebagai non unit. Habis untuk part yang berkenaan. Ada apa soalan lagi? Tak ada. Kita pergi kepada nombor 2 dipanggil sebagai percentage OA. Okay, percentage OA biasanya digunakan untuk kita cuba mematuhi apa yang ada di bawah ASHRAE Standard 62. ASHRAE Standard 62 menyatakan mengenai ventilation for acceptable indoor air quality adalah seperti berikut. Berapa banyak peratusan udara daripada luar bercampur dengan udara daripada dalam. Ianya sangat penting untuk ditentukan berapa banyak jumlah damper yang akan dibuka. Damper tu apa? Yang macam tingkap tadi tu. Berapa banyak nak dibuka dan nak ditutup dari segi percampuran udara luar dan dalam. Kenapa penting untuk kita menganggar dan kita tak sewenang-wenangnya mencampurkan udara luar dan dalam? Kenapa? Sebab udara luar adalah udara yang panas. Udara yang dalam adalah udara yang
Sejuk. Kalau awak kerap sangat membiarkan udara daripada luar masuk ke dalam sistem, maka termostat yang kawan kita bagi cadangan tadi, which is betul, dia akan trigger sistem kita bekerja dengan lebih keras. So, setiap kali ambil je udara daripada luar, dia akan disejukkan dan dia akan consume a lot of energy. And this is one of the reason why it is not practical to do that. That's why it is being called as recirculating of air. Faham Dia berpusing balik. So, yang dalam bilik itu berpusing balik atau tak berpusing balik, tengok sistem yang dia buat. Kalau dia ada AHU yang memang ambil udara luar, campur dalam bilik AHU, itu panggil, apa dia? Centralized system with recirculating of air. Faham tak faham? Cuba cakap balik semula. Centralized system yang mana ianya membenarkan udara luar masuk dalam sistem, itu dipanggil recirculating of air. Ada satu lagi sistem, contoh dia centralized juga. Tapi seperti hotel. Dia bukan recirculating of air. Dia adalah positive pressure. Itu adalah jenis FCU ataupun dipanggil split unit. Sebab dia hanya membekalkan udara sejuk pada coil dan bila awak on je dekat aircon, tiba-tiba dia blow. Adakah dia berpusing balik? Ya, dia berpusing balik dalam bilik awak. Faham? Dia tak pergi balik ke dalam bilik AHU. Ada certain design pergi, ada certain design tak pergi. Majority tak pergi. Sebab apa tak pergi? Cost lah. Sebab itu dia nak buat supaya benda tu jimat, dia haramkan anda merokok di dalam bilik. Macam itulah. Kalau dulu-dulu dia memang buat secara centralized semua. So setiap bilik itu dia akan ada branch. Ada setengah design yang macam gitu. Ada setengah design, most of the design lah that I know of nowadays are using the FCU. Seperti dalam makmal kita. Makmal kat bawah tu, aras 2, semua tu guna FCU. Dia pasang, dia memang bagi udara sejuk. Yang dia centralizekan adalah some portions of the air and then most of it is more on the cooling side. Okay. So OA percentage dikira menggunakan formula berikut. CRA tolak CSA. Bahagikan dengan CRA tolak COA. Kalikan dengan 100. Dapatlah peratusan. Yang ini dipanggil sebagai percentage of OA percentage. Okay, jelas? Okay, CRA. C adalah stand for carbon dioxide. Apa dia? Carbon dioxide. Okay, jelas RA adalah stand for return air. Very good. SA adalah stand for supply. Yes, very good. Kemudian kita ada COA. OA adalah stand for outside. Ya Allah, pandainya. Itulah cara dia. Macam mana you nak tahu? You akan kira supply air. You akan kena tahu berapakah carbon dioksida yang dikeluarkan oleh outside air. Supply air ini, anda akan kira berapakah yang didapati di dalam return air grill itu ataupun dekat anda punya missing chamber dekat last kali, return air grill atau return air duct. Dan last kali adalah OA ambil kat mana? Ambil kat luar lah, kat luar. Kat luar. Luar mana? Luar daripada bangunan ataupun luar yang berdekatan dengan fresh air intake tadi. So, ini adalah kaedah mengira CRA, mengira kita punya percentage of OA. Jelas? Ini formula nombor 2. Dan kita pergi kepada formula yang terakhir. Formula yang terakhir ini adalah yang sangat simple. Yang saya rasa sangat simple lah. Tapi awak belum tentu simple lah. Okay, tapi formula ni saya tak berapa ingat. Formula ni memang saya kena tengok lah. Tapi basic dia adalah anda memerlukan table. Apa dia? Table. You have to download a table from the Ashray. Anda kena pergi download table Ashray. Kemudian daripada table Ashray ini anda akan tahu berapa banyak anda punya nilai yang perlu diberikan ke dalam sistem. Baik, Ashray table ini akan ada dua bahagian. Satu bahagian kita panggil sebagai population. Apa maksud non-population? Kita tahu bilangan orang. Maksudnya dia adalah being designed according to the numbers. Contoh macam bilik ni lah, kita dah tahu bilangan orang berapa. Macam kita nak tahu bilangan orang berdasarkan satu bilik? Seat number lagi. Macam kita ni sebenarnya kita boleh kata juga not non lah, tapi being suggested lah. Non ni biasanya yang macam fix lah. Kalau awak pergi macam contohnya cinema kan dia dah fix. Faham tak? Seat macam kita ni sebab memang boleh alih-alih. Tapi kita ada estimated. Okey, itu dipanggil sebagai non-population. Kita ada lagi satu dipanggil sebagai non-population. Ataupun kita panggil sebagai kita tak ketahui berapa ramai orang yang akan guna dalam sistem itu. Kedua-dua sistem ini ataupun cara kira dia adalah sedikit berbeza. Whatever it is having all the information inside the table. So let us look into the table, the third calculations. Ini nanti anda boleh baca lah. Benda-benda yang boleh baca ni baca je lah kan. Okay, ini adalah cerita mengenai TP sama dengan VP campur VP, SP ni semua. Okay, ni semua. Okay. Alright, so ni semua dah cerita tadi kan. Volumetric flow rate which is the total volume. Okay, ini tadi saya dah cerita dah. Salah satu cara untuk kita kira mengenai IAQ. Yang ini formula lain. Saya tak nak pakai formula ni. Saya pakai formula OA percentage tadi. CRA tolak CSA bahagi dengan CRA tolak COA. Okey, kemudian kita akan kira pula mengenai 20 CFM per percent ini berdasarkan flow rate yang berikut. Sekejap. Anda mungkin tidak akan pergi ke bilik AHU lah. Kalau sempat kita pergi. Okey, kita ada jadual. So, jadual ini yang anda akan belajar. Oh, anda tahu
Anda ada tengok video saya ke apa? Ada tengok Oh, kalau ada baguslah. So, ini yang saya kata tadi, we need to calculate the minimum ventilation rate in the breeding zone. So, for you as the PPKP, for me lah, you are not there for designing. You are there is for inspecting. Apa dia? Inspecting. So, inspecting ni dengan kata lain, you are more on the verification. Anda bukan industrial hygiene technician pun. Anda pun bukanlah jurutera technical, jurutera mechanical. So, the best thing that you can do is actually refer back to whatever standards that they plan to give and is they perform or not perform. Faham Adakah dia memberikan sistem itu dicadangkan untuk dibuat dan dia memberikan seperti mana yang dikendaki ataupun tak cukup. So based on that lah yang akan sebenarnya menyebabkan penularan wabak, yang akan menyebabkan berlakunya masalah aerosolization, menyebabkan berlakunya kawalan yang tidak cakna. Last kali apa yang you all buat biasanya you tutup je lah kan. Lala buka, lepas buat disinfeksi, lepas beberapa bulan jadi balik. Sebab kenapa? Ada yang tak kena ke? Tak ada So kat sini kita kena tahu macam mana cara nak kira. So kita ada dua table. Kat sini table yang berkaitan dengan, pertama tengok dulu table ni, CFM dengan per person dengan LS per person. Dua-dua ni sama. Cuma satu matrix, satu non-matrix. Mana satu matrix? Sebelah kanan ni matrix lah. Liter per minit. Sebab ini unit SI. Faham tak SI? Standard Internationalization seperti meter, liter. Yang ini bukan unit matrix. Yang ini unit empirical lah. Cubic feet minute. Ini maknanya unit-unit daripada Amerika dulu. Dia panggil empirical. So ini bersama. CFM dengan LSM sama tak? Sama je. Cuma yang ini empirical, yang ini adalah SI, Standard International. Same also goes to this. Kalau anda tengok 1000 feet dengan 100 feet. Sama je. Okay. Same also goes to this. So maknanya walaupun dia ada banyak lorong, tak perlu confuse lah. Tengok mana yang anda nak pakai. So usually kalau saya pakai ini. Saya tengok yang ini. Saya tengok yang ini. Saya tengok yang ini. Saya tengok yang ini. Yang ni saya tengok tak? Kalau awak nak tengoklah. Awak pakailah nilai yang berkenaan. Dalam unit, dalam nilai matrix yang berkenaan. So that is the first idea. Understand or not? Benda ni masuk exam compom. Apa dia? Compom. Kalau kau kena tanya, kau kena kira benda ni, kau kira lah. Good luck. Kau kena kira. Nak kira apa tu? Pertama, anda kena tahu there are standards that are already being given by the ASHRAE Standard 62.1. Ventilation for the minimum ventilation rate in the breeding zone, dia akan bagilah contoh kat sini daycare berapa, sick room berapa, classroom berapa. Ini semua memang kalau dalam soalan dia bagi spesifiknya. Dia akan kata kelas di mana kanak-kanak berumur 5 hingga 8. So kau janganlah mandai-mandai ambil age 9+. Kau memang tak pandai lah. Faham Ambil ikut apa yang dia dah bagi sebagai example ataupun soalan yang berkenaan. Okey, dia akan bagi semualah, almost everything. Contoh, office spaces. Berapa banyak? 5 CFM per person. Maksudnya, each of the people need to have a breathing zones of 5 CFM per person. Banyak ke sikit? Quite significant jugalah sebenarnya. Walaupun orang tu tak bernafas seperti kerbau, tapi kira banyak jugalah yang perlu dibekalkan oleh mechanical ventilation. But that is a standard as being suggested by the professional standard under the ASHRAE kan. Okey, kemudian kita boleh tengok. Okay, now kita nak kena belajar cara nak kira. Contoh seperti berikut. Non-people estimate based on the occupant. Contoh 20 orang pelajar sekolah, age 5 hingga 8. Dalam kelas, ada 30 kali 30 feet. Besar ke kecil kelas ni? 30 kaki besar ke? 30 kaki tak besar lah. Cik je kan? 30 kaki besar mana? 30 kaki ni besar 30 kaki Kira 30 kaki, 30 jalan lah, 30 langkah lah lebih kurang. Ni kira ceiling 30. Satu ceiling ni tak silap saya 2 kaki So 30 maknanya 15. Cari lah 15 ceiling ni. Kira 15 ceiling. That's why anda mesti tahu this factual. Siapa yang baru first time tahu yang jarak ni adalah 2 kaki? Siapa baru first time tahu? Tak ngaku Ngaku je lah. Siapa yang baru first time tahu yang ini adalah digunakan untuk menganggar jaga. Contoh saya nak bagi tahu dekat kawan saya, cuba kau design bilik ni. So macam mana nak tahu jarak? Saya tak ukur, saya ambil gambar. So dia tahu. Sebab dia akan kira. Ini dipanggil kaedah bukan matrix lah, tapi empirical. Dia anggar lah. So anda nak boleh anggar satu papan ni biasanya 2 kaki. Sama macam ni, apa tu? Tile. Tahu tile? Sama macam jarak antara satu tiang lampu dengan satu tiang lampu lagi. Tahu? Satu tiang lampu ke satu tiang lampu berapa meter? 50 meter. Betul? Betul ke? You kena tahu. Tak, kenapa saya kata benda-benda ni you kena tahu? Because it will become the rule of thumbs that you want to calculate and estimate whether there is a sufficient or not sufficient. Okay, itu yang pertama. Anda kena tahulah 30 kali 30 bla 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 berapa CFM needed. So 20 kali 10 kali 0.12 kali 30 kali 30. Mana dapat 10? Mana dapat 0.12? Pandai. Tengok pada jadual. Maknanya 20 dapat daripada mana? Berapa orang? Kalikan dengan 10. 10 ni dapat daripada tabel. Kemudian 0.12 dapat daripada mana?
Daripada tabel kali dengan 30 kali 30 dapat daripada mana? Luas. Bukan daripada tabel, ini daripada luas lah. So dapatlah 308. So maknanya anda kena dapat bekalkan lebih kurang 308 CFM. So kalau 308 CFM, it's approximate, kena ada beberapa diffuser lah. So that is the example to calculate how many people. So dengan kata lain, anda kena tahu untuk kira berapa orang kalikan dengan X. That's why nanti kalau anda tengok dalam nota saya ni, saya akan cerita belakang itu adalah X lah. Okay, yang ini adalah Y. Yang lagi satu saya akan letak M, lagi satu N tak silap saya. Nanti anda tengoklah dalam formula yang saya cuba bantu anda semua. Okay, ini contoh kalau kita tak tahu estimate. Tak tahu estimate maknanya tak tahu berapa orang. Therefore, we need to use the default table. So, 25 divide by 1000. 25 ni dapat daripada mana? Table. 1000 ni dapat daripada mana? Sebab kita pakai yang CFM. Sorry, kita pakai yang feet. Kemudian kita darabkan dengan 15. 15 dapat mana? Daripada table. So, kita perlukan at least 338. So, if you do not know how many air need to be supplied for this particular cases, therefore, you need to calculate using the not knowing the estimate. Based on the saiz lah. Saiz dan juga berapa banyak yang ada pada table seperti mana yang dijadualkan oleh Ashrik. Okey, setakat ni ada beberapa soalan tak? Itu cara kira ya untuk yang berkenaan. Selain daripada itu, tak ada apa yang lebih penting lagi. Itu adalah calculation yang ketiga. So, I make a repetition. If you know the people, then you use this table. The first table. The first table here need to be used if you know the people. Ni, nampak ni? Yang saya sedang tunjukkan dengan cursor saya ni. Ini semua kawasan yang kita tahu orang. Ini semua. Ni semua kita tahu berapa orang. Okey, contoh macam tadi 20 dapat daripada mana? 20 orang. 20 orang kalikan dengan berapa dia punya CFM per persen, betul? Tambahkan dengan berapa banyak kita panggil sebagai area outdoor area rate, kita kalikan dengan berapa dia punya luas dan kita tambahkan kedua ni dapat total. So itulah the numbers that being required to be served under the mechanical ventilation system. Okey, itu dia punya fakta dia. So, saya akhirkan saya punya kuliah dengan beberapa rangkap pantun. Pantun yang pertama adalah seperti berikut. Anda kena tahu peralatan dan juga komponen seperti mana kita bincangkan dalam slide ataupun jamboard saya nombor 2. Kemudian anda juga kena tahu jenis LEV yang terlibat. So, LEV ni tak ada banyak sangat lah sebab anda bukan Industrial Hygiene Technician 2. Ini adalah jenis peralatan. So, yang terakhir saya tunjukkan peralatan. Nama alat ni dinamakan sebagai hot wire anemometer. Tapi alat ini bukan sahaja untuk jadi anemometer sahaja. Ianya dipanggil juga sebagai thermohygro digital manometer. Dia macam banyak lah. Manometer pun boleh, hygrometer pun boleh, thermometer pun boleh, volumetric flow rate pun boleh. Apa lagi? Macam-macam dia boleh lah. Flow rate, dew point boleh, semua boleh. Dia panggil hot wire. Hot wire ni dia gunakan wire yang single untuk detect the changes based on the voltages from the air is being passed through the sensor. Yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai vane. Pernah tengok vane? Vane anemometer adalah bentuk kipas. Vane anemometer ni adalah another equipment that usually being used. So, masa bila nak pakai vane, masa bila nak pakai hot wire. To be answered that one, simply think about this. Biasanya kalau kita masuk dalam duct ataupun tempat-tempat yang memang ada habuk dan berpotensi merosakkan sensor kita, therefore kita akan gunakan vane. Apa dia? Vane lah. Sebab vane tu dia plastik kan. Kalau di jahanam pun, yang jahanam tu pada dia punya fan. Dia tak jahanamkan dia punya sensor. Tapi kalau alat seperti hot wire anemometer kita pakai, maka dia vulnerable to be damaged lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh ukur juga kelajuan angin menggunakan pressure. Yang ini yang terakhir kot saya rasa. This one I need to explain a little bit. Pressure dikira berdasarkan formula berikut. Okey, TP sama dengan SP campur VP. Apa dah? TP sama dengan SP campur VP. So, TP stand for total pressure, SP is called stand for static pressure, and then the last one is VP, it stand for velocity pressure. In physics or any mechanical engineering with regard to the mechanical ventilation, usually kita memang tak tahu VP lah. But we only know the TP and SP. So, how we get the TP and SP? The TP and SP can be gathered ataupun you can calculate empirically ataupun you boleh estimate secara numerically by using the pitot tube. Okay, saya ulang TP, total pressure. Kemudian kita ada SP, static pressure. So, saya tak bawa ada satu alat dinamakan sebagai pitot tube. If you not sure what is the pitot tube, you can write here is pitot tube. Pitot tube mechanical ventilation. Basic principle is they will give you some sort of differential values with regard to the total pressure and the static pressure, which is yang ada pada anda punya duct lah. Dengan kata lain, kita ukur kelajuan udara yang datang dalam duct tu menggunakan pressure difference. Faham tak? Kita ukur perbezaan tekanan yang ada dalam duct atau salur membolehkan kita estimate berapakah
dia punya kelajuan udara yang lalu. Itu dia punya konsep. Jelas? So macam mana kita nak kira? Kita akan gunakan VP lah. So the VP will be VP is equal to TP minus SP. Betul tak? Betul? So kita dapatlah VP. VP adalah velocity pressure. Velocity pressure adalah dalam bentuk pressure. Ia perlu dikonvertkan untuk dapat kita punya VA. Okay? Ataupun kita punya V lah. V ataupun VA. So V untuk dapat apa? Kelajuan lah. Kelajuan udara. Okay, last kali. Ini sangat-sangat last. Dalam amali nanti, anda akan didedahkan dengan satu teknik yang dipanggil sebagai kau pandai-pandai nak hidup. Apa dah? Kaedah ini adalah kaedah yang sangat-sangat kritikal untuk anda belajar sekarang ini disebabkan nak membeli anemometer ni memerlukan masa dan duit. Oleh demikian, anda perlu belajar macam mana nak kira kelajuan udara daripada supply air duct dengan hanya menggunakan beberapa barang selain daripada alat ini. Tahu? Macam mana? Guna pakai apa? Pakai hidung. Pakai apa? Pakai apa? Tak, anemometer tak ada. Macam mana you nak tahu kelajuan dia? Pakai apa? Pakai kertas. Okey, bagus. Ada cara yang baik. Saya tak kisah nak pakai apa, you fikirlah sendiri. Itu sebab dia punya amali apa dia? Kau pandai-pandai fikirlah sendiri. Sebab nanti saya cerita dalam amali lah. Tapi saya biarkan benda ni terbuka supaya anda berfikir. So kalau anda tahu jawapan dia, pandai-pandai anda fikir juga cara pelaksanaan dia. Cara pelaksanaan dia. Saya bagi hint senang je. Macam mana nak tahu kelajuan air sungai?